Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Jadi alhamdulillah hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkenaan dengan taubat. Ramai dalam kalangan kita yang apabila kita nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terkadang kita merasa macam, ya Allah, aku ni banyak melakukan dosa, aku banyak melakukan maksiat. Adakah kemaksiatan yang aku lakukan ini melayakkan aku untuk bertaubat? Kadang-kadang kita bila kita nak berdoa kepada Allah SWT, kita merasa macam, ya Allah, aku ni dah banyak sangat buat dosa ni, malulah aku nak berdoa. Mungkin Allah tak makbulkan doa aku. Mungkin disebabkan dosa yang aku buat ni, segala doa aku tak dimakbulkan. Kadang-kadang kita rasa macam tu, betul? Jadi di sini saya nak ceritakan tentang satu kisah yang mana telah diceritakan di dalam hadis riwayat Muslim daripada Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, pernah suatu ketika di zaman sebelum kalian ada seorang manusia, dia telah membunuh 99 orang, dan dia telah bertanya kepada orang yang paling alim pada waktu itu, adakah kepada siapakah aku nak berjumpa, aku nak bertanya mengenai satu perkara. Jadi orang alim tu mengatakan, berjumpalah kau dengan seorang rahib, seorang rahib pada waktu itu. Lalu orang yang melakukan dosa ni tadi, dia berjumpa dengan seorang rahib. Dia bertanya kepada rahib tu, wahai rahib, aku dah membunuh 99 orang, adakah Allah SWT nak menerima taubatku? Lalu rahib tu berkata, tidak. Jadi bila dia marah, dia dengar rahib tu kata tak mungkin Allah terima taubat dia, dia pun rasa marah, dia berang, dia bunuh rahib tu sekali. Jadi cukup 100 orang, genap 100 orang, dia dah bunuh. Jadi dia punya hati dia masih lagi kuat nak bertaubat kepada Allah SWT. Lalu dia berjumpa lagi dengan orang yang lain. Lalu orang yang lain ni tunjukkan kepada dia, berjumpalah kau dengan seorang alim. Jadi dia pun berjumpa dengan seorang alim ni pula. Dia pun tanya soalan yang sama. Dia cakap, saya dah bunuh 100 orang. Saya dah bunuh 100 orang. Adakah saya masih layak untuk bertaubat kepada Allah SWT? Lalu orang alim tadi cakap, apa yang menghalangmu daripada bertaubat kepada Allah SWT? Maksudnya diterima, maksudnya boleh lagi dia bertaubat kepada Allah SWT, dengan syarat kau kena pergi ke satu tempat yang mana di tempat ni memang ramai orang yang beribadah, ramai orang yang beribadah kepada Allah SWT, dan kau kena tinggalkan tempat kau sekarang, sebab tempat kau sekarang ni buruk. Semua orang dekat tempat tu melakukan maksiat. Jadi kau kena tinggalkan tempat ni. Jadi orang yang ni tadi dia terkejut lah. Dia macam, rahib tadi kata tak boleh bertaubat, tapi orang alim ni pula kata boleh bertaubat dengan syarat kena pergi satu tempat yang lain. Jadi dia pun betul-betul nak bertaubat, dia pun pergi. Dia pun memulakan langkah dia untuk pergi ke tempat yang dikatakan oleh seorang alim tadi. Nak dijadikan cerita, di dalam perjalanan dia nak menuju ke tempat dia nak bertaubat tu, Allah SWT tarik nyawa dia. Dia meninggal. Jadi bila dia meninggal tu, malaikat rahmat dan malaikat azab dua-dua datang. Malaikat rahmat kata, aku nak ambil orang ni. Sebab apa? Orang ni dia dah nak bertaubat, ikhlas mata-mata kerana Allah, dia nak bertaubat. Malaikat azab pula datang, orang ni tak sempat buat apa-apa lagi, dia kata. Orang ni tak sempat buat apa-apa lagi. Dalam perjalanan dia nak pergi tu, dia dah meninggal. Jadi aku yang patut ambil dia. Jadi malaikat azab nak ambil dia, malaikat rahmat pun nak ambil dia. Tiba-tiba Allah SWT hantar satu malaikat. Satu malaikat ni dia menyerupai seperti seorang lelaki, dan dia duduk di antara kedua-dua malaikat yang sedang berebut-rebut ni tadi. Dia cakap, okey, tak apa, kalau macam tu kita ukur jarak antara mayat orang ni tadi lebih dekat kepada tempat yang dia nak tuju tu ke, ataupun lagi dekat kepada tempat maksiat dia tadi. Jadi bila diukur, rupa-rupanya dia lagi dekat dengan tempat nak bertaubat tu. Maka malaikat rahmat pun ambil dia. Dia pun masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga riwayat yang mengatakan bahawa mayat dia tadi tinggal satu jengkal je daripada tempat yang dia nak bertaubat tu tadi. Maksudnya dah dekat sangat dengan tempat dia nak pergi tadi. Ada riwayat juga yang mengatakan bahawa Allah SWT perintahkan tanah tu supaya menjauh daripada tempat maksiat tu dan mendekat kepada tempat dia nak bertaubat tu tadi. Jadi disebabkan itu Allah ampunkan segala dosa-dosa dia. Bayangkan dah bunuh 100 orang. Dan benda ni, cerita ni diceritakan di dalam hadis Muslim, riwayat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi kepada anda semua, jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan sekali-kali berasa dosa kita ni terlalu banyak sehingga kita tidak mungkin boleh bertaubat. Sedangkan Allah SWT suka kepada orang yang bertaubat. Dan Nabi kata, setiap daripada kamu adalah pendosa.
Dan sebaik-baik pendosa adalah yang bertaubat kepada Allah SWT. Jadi kita ni sepatutnya lagi banyak kita buat dosa, lagi banyak kita kembali kepada Allah. Bukan lagi banyak kita buat dosa, lagi kita rasa macam, ya Allah, banyaklah dosa aku buat ni, tak layaklah aku bertaubat. Hakikatnya apabila kita rasa putus asa daripada bertaubat kepada Allah SWT, itulah dosa yang lebih besar daripada perbuatan dosa itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, la taqnutu min rahmatillah. Janganlah sekali-kali engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Jangan sekali-kali berputus asa daripada rahmat Allah. Sebab Allah ni, dia maha menerima taubat hamba-hambanya. Jadi kita sentiasa minta ampun kepada Allah, bersangka baik kepada Allah. Ada juga di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, Inna Allah yaqul, ana inda dhanni abdi bi, wa ana ma'ahu idza da'ani. Nabi SAW bersabda di dalam hadis Muslim. Nabi kata, Allah SWT mengatakan, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung, aku mengikut sangkaan hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersama mereka sekiranya mereka berdoa kepadaku. Maksudnya Allah SWT ni dekat sangat dengan kita, dan Allah tunggu je kalau kita nak bertaubat, kita berdoa kepada Allah, Allah sentiasa kabulkan. Cuma kita je tak nampak. Mungkin Allah kabulkan masa tu, mungkin Allah kabulkan nanti, mungkin benda yang kita nak dapat tu tak sesuai dengan kita, jadi Allah tukarkan dengan perkara yang lagi baik. Kita tak tahu. Allah SWT ni tak pernah menolak, tak pernah reject doa-doa kita. Dan taubat orang yang betul-betul taubat kepada Allah SWT ni, memang Allah akan terima. Kita je, kalau kita sangka buruk dengan Allah, ya Allah, aku banyak dosa, mungkin kau tak terima taubatku. Jadi bila kita rasa macam Allah tak terima taubat kita, disebabkan itulah Allah tak terima taubat kita. Sebab kita bersangka kepada Allah, kita sangka buruk dengan Allah. Sedangkan dosa kita dikumpulkan, seluruh dosa seluruh dunia sekalipun, dikumpulkan seluruh dosa manusia di seluruh dunia ini, nak dibandingkan dengan sifat pengampunnya, pemurahnya Allah SWT ni, tak mampu dibandingkan. Sebab Allah yang maha kuasa atas segala perkara, dan Allah yang maha pengampun atas segala dosa. Maka jangan sekali-kali putus asa daripada rahmat Allah. Jadi semoga apa yang kita dengar ni dapat sama-sama kita ambil iktibar, dan kita jangan sekali-kali merasa down, kita rasa sedih dengan setiap perkara dan ujian dan setiap dosa yang kita lakukan. Kerana dosa itu pun adalah ujian daripada Allah, dan orang yang berjaya di dalam ujian adalah orang yang berjaya bertaubat setelah melakukan dosa. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga apa yang kita sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat kepada diri saya sendiri dan kepada anda semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.